Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiada had umur untuk belajar, tua muda semuanya wajar. Tidakkan salah ilmu dikejar, itulah tanda insan terpelajar. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi dan setia menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, hari ini platform media sosial muncul begitu banyak bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Dan dengan media sosial inilah telah menjadikan ramai di kalangan asatizah kita yang begitu dikenali ataupun dalam bahasa lain begitu glamour. Bak kata topik kita pagi ini. Jadi timbul persoalan, adakah dengan glamour ini banyak memberi manfaat atau mendatangkan mudarat? Itu semua akan kita rungkaikan satu persatu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Dengar cerita semalam di Kedah Ustaz Ya. Alhamdulillah. Habis apa Ustaz program? Habis forum dengan Datuk Kazim, Ya. ayahanda kita besar di Al-Ustaz, di Stadium Al-Ustaz. Masya Allah. Orang ingatkan stadium main bola aja. Tapi alhamdulillah sekarang dimarahkan dengan madrasah ilmu habis sekitar jam 12. So balik tu sempatlah cubit juga ini peluk-peluk anak sekejap. Terus bertolak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan, persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1888 1677 atau boleh juga tinggalkan soalan anda di ruangan komen Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baik, jadi sebelum kita nak membuka kepada persoalan, macam biasalah kita nak dengarkan dahulu mukadimah topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada pagi ini. Yang saya hormati adinda dai hakim kita, subhanallah, sentiasa handsome dan soleh. Terima kasih. Kan tengok muka pun nampak soleh dah. Kan memberikan keceriaan untuk pagi kita pada hari ini. Alhamdulillah dalam program Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru tuan-tuan. Satu tajuk yang baik untuk sama-sama kita tuntaskan perbincangan, buat muhasabah diri yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar. Berkaitan asatizah dan glamour adalah satu bentuk benda yang perlu kita ambil iktibar. Kerana dunia dakwah ini adalah dunia yang tidaklah kita meletakkan untuk mendapatkan populariti ataupun sebagai satu bentuk kerjaya yang kita nak orang mengenal kita. Betul. Kerana kebimbangan dalam ilmu ini, kalau kita lihat di antara maksiat yang awal yang berlaku dalam alam ini adalah bermula dengan mana seorang makhluk yang Allah berikan ilmu padanya menjadi ketua para malaikat pada dirinya dan memiliki ilmu yang cukup banyak. Tetapi dengan Allah bagikan merasakan diri aba wastakbara, merasa diri dia tu lebih besar daripada makhluk yang lain, merasakan lebih cukup daripada makhluk yang lain, merasakan perlu dihormati daripada makhluk yang lain, itu membunuh perasaan iblis laknatullah ini dengan perasaan sombong, diikat dengan merasakan nak dihormati itu. Maka saya pun takut bila perbincangan kita pada pagi ini, mudah-mudahan yang pertamanya adalah untuk diri sendiri. Mudah-mudahan, dan walaupun saya tak adalah glamour, kan, saya tak Ustaz Cak Ayam tu lah, yang saya seronok. Kalau orang tak panggil saya Ustaz pun tak apa. Kalau kawan-kawan anak-anak muda di luar, kalau tengok dengan penampilan saya selalu lulak macam tu je, santai-santai. Saya selalu kalau daripada Ustaz, kami nak panggil apa Ustaz, panggil nama pun tak apa. Sebab kerana saya sendiri pun bukanlah golongan orang yang alim, apatah lagi orang panggil dengan nama ulama tu lagi jauh sangat. Cuma ada ilmu sedikit kerana dengan pengajian tu lah kot 12 tahun dengan pendidikan di sekolah agama, sambung degree 4 tahun, master dengan 3 tahun. Mungkin ada sedikit ilmu kalau nak dibandingkan dengan orang alim yang lain. Cuma perbincangan kita pada saya untuk pagi ini lebih kepada
nasihat untuk diri saya dulu. Nah, kalaulah ianya baik untuk yang mendengar, maka ambillah sebagai manfaat. Kalau tidak baik, maka jadikan ianya sebagai sempadan daripada tuan-tuan. Bukanlah kita tuju kepada siapa-siapa, melainkan nasihat yang pertama adalah yang paling selayaknya mengambil iktibar adalah saya, sebab lidah yang bercakap itu telinga saya yang paling dekat. Kecuali saya bisik dekat Dai Hakim contoh kan. Maka ambil kita sama-sama iktibar. Tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Kalau kena terasa padan muka lah, ambil sebagai iktibar kita bersama, insya-Allah. Ya, betul. Saya suka dengan ayat Ustaz tadi, iaitu kita hari ini menjadi seorang ilmuwan bukan untuk kita mengejar keuntungan dunia, tetapi untuk kita mendapatkan keuntungan akhirat. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini, datangnya dari sahabat kita bernama Al-Shal. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Siapakah ulama dan asatizah menurut pandangan Islam? Yang kedua, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah semata-mata kerana Allah, tanpa mengira masa, agama, budaya, bayaran dan sanjungan? Bahkan dakwah baginda dihina, dicerca, dimaki dan dicederakan oleh pihak musuh. Namun baginda teruskan berdakwah demi Islam tercinta. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Al-Shal, satu soalan yang baik sebagai pembuka bicara kita untuk pada pagi ini. Sebab tu kata bila seseorang yang mampu menanyakan soalan yang baik, maka akan mendapat kebaikan kepada orang yang mendengar. Masya Allah ni kata orang soleh, orang solehah belaka. Nama-nama yang kita sangat familiar pada setiap pagi, pada memang penugasan mereka ni sebagai manusia kiriman Tuhan lah. Pada saya kan, nama-nama yang kita sangat familiar. Masya-Allah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Terima kasih kepada Pak Al-Syah. Bila sebut tentang soalan siapakah ulama dan asatizah menurut pandangan Islam, dari segi ta'rif dan makna itu, ulama itu daripada kata asalnya alim. Ini alim itu daripada fa'il ataupun orang-orang yang berilmu. Ulama adalah jamak daripada perkataan alim, bermaksud ramai orang, seseorang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang banyak. Itu dari segi maknanya. Disebut oleh Dr. Said Muhammad Musa dalam kitab beliau Al-Ijtihad wa Mada Hajatina, menghuraikan berkaitan syarat-syarat yang perlu ada kepada seorang yang nak dihimpunkan dengan perkataan ulama itu. Yang pertama, mestilah ke atas dia itu ada penguasaan. Orang yang alim mujtahid ni, yang pertama mestilah ada kemahiran ataupun kekuatan pada dirinya. Ilmu asas yang paling utama adalah berkaitan Al-Quran. Maka kalau nak panggil seorang tu ulama, asas dia mesti kena menguasai, kena faham tentang ilmu Quran dulu. Mana boleh nak panggil ulama pagi baca Quran tu tu balik awal tu kan. Berkaitan ayat-ayat hukum, asbabun nuzul, nasih mansuh dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, haruslah pada diri dia nak kalau nak dikategorikan, ni kata Dr. Said Muhammad Musa dalam kitab dia, yang kedua berkaitan hadis ataupun sunnah Nabi SAW, berkaitan hukum hakam ataupun secara umumnya. Tidaklah sampai kepada maqam mungkin yang kita nak gelar sebagai muhaddis, tetapi asas itu foundation yang perlu adanya adalah berkaitan asas kepada ilmu hadis dan sunnah. Yang ketiga, ilmu berkaitan maqasid syariah. Kan maksudnya ada susunan-susunan dia tu, maka perlu menguasai. Dan yang keempat, asas kepada ilmu usul fiqh dan fiqh. Itu asas kepada Dr. Said Muhammad Musa mengkategorikan dalam kitabnya. Maka sebab tu dalam kalangan masyarakat sendiri pun haruslah meletakkan seseorang itu selayaknya pada tempatnya. Jangan kira jumpa orang semua hentam ke rumah je dengan dengan gelaran ulama. Lain dia panggil dengan ulama mudanya. Saya rasa jangan membunuh seseorang itu dengan perkataan yang belum sesuai pada tempatnya. Setuju. Sebab bimbang-bimbang seseorang itu akan mula masak sebelum sampai waktu masaknya. Allah Akbar. Dalam tu. Kan? Contoh kalau buah harum manis. Kan? Kalau belum sampai waktu dia, makan jadi tak sedap.
Jadi bimbang-bimbang. Saya pesan untuk diri saya jugalah. Ana yang mungkin 30-an ni pada saya mungkin masih muda. Betul. Lepas tu kalau orang panggil buat poster contohnya dia berkata himpunan ulama ke apa, saya akan tegur jangan bubuh tu. Melainkan dipairkan contoh macam semalam dipairkan dengan seorang yang lebih alim. Maka daripada awal saya kata saya adalah anak murid kepada Tok Kazim, maka saya bercakap di atas kapasiti anak murid. Dan di saat guru saya bercakap, saya akan menadah telinga. Betul. Saya akan menulis kerana apa? Adab saya tidak menghilangkan saya masih seorang status sebagai seorang anak murid walaupun berada sepentas. Masya-Allah. Tapi untuk meletakkan kapasiti saya akan awal deny lah. Sebab tidak selayaknya diletakkan belum sampai waktunya kerana nak menguasai 4 bidang ilmu tadi memang jauh lagi untuk saya menguasai. Masya-Allah. Apa pula makna disebut dengan asatizah? Maka disebutkan dalam dari segi makna asatizah itu berasal daripada kata asalnya Allah Samad ustaz. Ustaz ni kalau kita sebut ustaz ni adalah guru agama. Orang yang ada pengetahuan agama dan menyebarkan pengetahuan agama. Asatizah adalah kata jamak daripada ustaz. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ustaz-ustazah itu maka digabungkan menjadi asatizah. Hal ni pun sama. Janganlah masyarakat terlalu cepat. So kata dekat media sosial, kawan tu boleh bercakap sikit, kira bubuh hentam nama kepada ustaz. Janganlah. Sebab kadang-kadang kita yang buat seseorang, kita yang melambungkan seseorang itu. Dia pun seronok pula. Maka mulalah paling koman, paling cak ayam pada saya lah. Dan pada saya rasa autoriti yang dah dibuatkan dalam jalan agama ni cantik. Mendapatkan tauliah agama untuk bercakap bab agama. Kerana setiap bidang ada ahlinya. Kita masuk hospital. Kan bukan boleh serba aming tangkap muai hang free tak? Oh hang free. Tolong bedah Ustaz. Betul. Mana boleh lagu tu. Dia kena ada proses disiplin ilmunya. Paling common, paling cak ayam. Kan dia kena ada mungkin 4-5 tahun sampailah dia praktikal untuk dia melakukan lesen dia sebagai seorang doktor perubatan. Begitu juga dengan engineer. Kan begitu juga dalam pomen kereta pun motor, korang ada sijil. Betul. Nak perbaik aircon pun kena ada sijil dia. Begitu juga dalam bab agama, letaklah pada selayaknya. Sebab saya tengok ini jadi satu bentuk pembudayaan. So kita pakai tudung labuh dipanggil ustazah. So pakai buah kepiah dia kira sebagai ustaz. Tidak salah, cuma takut-takut dengan gelaran yang kita bagi itu meletakkan seorang itu pada bukan tempatnya. Saya sendiri pun tak memahsyurkan diri saya sebagai ustaz. Saya tak suruh tuan-tuan panggil saya sebagai ustaz pun. Cuma kita berbincang di atas tajuk atas mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah mudah-mudahan. Baik Ustaz, itu soalan pertama tadi berkaitan perbezaan antara ulama dan juga asatizah. Soalan kedua berkaitan bagaimana cara Rasulullah SAW berdakwah semata-mata kerana Allah. Baik, soalan yang kedua, soalan pertama sebab bila sebut tentang takrif ni dia perlukan pada sedikit kedalaman untuk huraian. Berkaitan bagaimana Nabi SAW berdakwah semata-mata kerana Allah tanpa mengharapkan pada sanjungan ataupun konflik of interest dalam apa jua benda yang Nabi lakukan. Yang pertama, Nabi buat sebab atas dasar tanggungjawab dan bukan sebagai pilihan. Kita hari ini menjadikan mungkin bidang dakwah itu sebagai pilihan kita, sebagai kerjaya kita. Tetapi Nabi tak meletakkan ianya sebagai kerjaya, tapi Nabi letakkan dia sebagai bentuk tanggungjawab. Sebab itulah ketika saat senangnya Nabi masih berdakwah, saat susahnya Nabi pun masih berdakwah, saat diuji pun kekal berdakwah, saat nak mati pun Allah Subhanahu wa taala masih meliputi hati Nabi dengan nilai kasih sayang berdakwah. Bila sebut tanggungjawab ni macam bagi contoh istilah macam kita sebagai mak ayah lah. Kan? Da'i Hakim berapa anak? Dua orang, masya-Allah. Maka kita hari ni sebagai seorang ayah, kita akan pastikan by hook atau by crook atau buatlah macam mana pun by hook by crook, pasti balik rumah kita nak anak kita makan. Dalam apa hal keadaan, hatta saya rasa tak keterlaluan lah kita sanggup menjadi galang ganti. Kita sanggup bergolak gadai hatta apa jua benda melibatkan anak. Saya ingat sahabat saya baru ni, dia jumpa, dia kata, "Ustaz, ayah saya memang tak kaya." Sebab apa? Sebab kami berapa 11 orang adik-beradik. Setiap daripada anak ni, ayah akan jual tanah, lembu, kambing, apa jua harta yang dia ada. Sehingga kan ada salah seorang kakak adik saya yang bongsu, waktu nak sambung mengaji duit tak ada. Nak buat pinjaman tak ada.
maka ayah saya terpaksa jual rumah kami untuk memastikan kelangsungan pembelajaran kami. Hari ini kalau kami ni sebelah beradik rasa kami kata kami senang, maka pendakwaan itu, kesenangan itu datang daripada asbab pengorbanan mak dan ayah. Tak ternilai kita bagaimana sanggup untuk dia gadaikan, bergolak gadaikan harta benda yang menjadi aset utama. Saya rasa kita hari ini tak mungkin pengorbanan yang tidak sekuat itu, tapi masih kekal nilai ibu dan ayah itu benda yang sama. Maka perbezaannya, Nabi tak buat sebagai pilihan dan kerjaya, Nabi buat sebagai tanggungjawab dan kewajipan, dan penuh dengan nilai kasih sayang. Bila ada kasih sayang ni tuan-tuan, orang Kedah panggil habis meter dia akan buat. Habis meter ni maksud apa? Kalau kita pulai motor ni habis rapat kepada trotoar tu, tetap dia akan buat. Kerana apa? Itulah khasa tanggungjawab dan kewajipan dalam hidup. Dakwah bukan pilihan, ianya kewajipan. Kerana apa? Menyebarkan kalimah tauhid kepada orang ramai. Wallahu a'lam. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak rehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan topik berkaitan asatizah dan glamour bersama dengan Ustaz kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan melalui 18881677 atau boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak meraihkan soalan kedua pagi ini dari sahabat kita Mas Niza. Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, untuk bergelar sebagai asatizah masa kini bukanlah sesuatu yang mudah kerana perlu ilmu yang tinggi. Soalan saya, apakah cabaran-cabaran bagi asatizah muda kini dalam berdakwah, terutama dunia berteknologi moden? Yang kedua, bagaimanakah tanggungjawab dan persediaan ulama bagi setiap pendakwah serta para ilmuwan dalam kita nak menghadapi, memandangkan banyak timbul isu-isu semasa, lagi-lagi selepas pandemik COVID ini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada Puan Mas Niza untuk soalan yang baik. Untuk soalan yang kedua kita pada hari ini, yang pertama berkaitan cabaran asatizah masa kini lah. Untuk melalui menempuhi ruangan yang penuh mencabar kontemporari kita berkaitan teknologi yang semakin berkembang pesat. Yang pertama, saya rasa menjadi cabaran kepada asatizah kita hari ini, khususnya pada asatizah muda, adalah berkaitan untuk terus belajar. Apatah lagi ketika mana kita di media sosial hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang senang, begitu mudah untuk diangkat dan begitu mudah untuk dijatuhlah, bahasa mudahnya. Kalau dulu proses untuk seseorang itu dikenali itu dia makan masa, ataupun dia memerlukan satu elemen yang luar biasa. Hari ini dia tak perlu dah. Kan? Hanya dengan satu bentuk branding yang pelik, dan media sosial yang mempunyai pengikut yang ramai, maka sangat mudah video itu untuk diviralkan dalam apa jua konteks percakapan. Sehingga kan ada brand-brand yang datang dengan ustaz cinta. Kan? Ada sampai saya kata dahsyat. Benda ni dengan apa jua bentuk brand lah yang bersesuaian dengan kehendak dan kenanya pada selera orang ramai, maka mudah untuk diviralkan. Risiko kepada benda yang melibatkan pada viral ini adalah bila orang mengenali kita, maka satu bentuk cabaran kepada individu tersebut adalah untuk dia kekal dalam dunia pendidikan. Hala pergi mana pun orang kenal dia. Masuk kelas pun orang angkat-angkat dia. Oh, tu ada ustaz dalam kelas kita. Maka kat situ saya rasa satu bentuk perasaan yang
boleh membunuh seseorang. Even saya cakap pun sebenarnya, walaupun saya tidaklah mahsyur, tidaklah glamour, tapi waktu nak belajar dulu, waktu saya habis degree di Malaysia, ketika tu saya dah terlibat dalam dunia dakwah. Sebab saya masuk dalam Universiti Pertahanan Malaysia ni, universiti yang ATMA, Akademi Tentera Malaysia, yang kebanyakannya orang bukan daripada background agama. Biasanya daripada MRSM, SBP, ataupun sekolah-sekolah biasa. Jadi saya rasa mungkin ketika tu rezeki, daripada 20,000 permohonan, hanya seorang je budak pelajar tahfiz yang terlepas masuk. Wallahu alam lah, mungkin sebab saya rasa mungkin saya terlibat dalam sukan lah banyak zaman-zaman sekolah. Jadi bila masuk dalam tu, orang daripada awal duk panggil ustaz dah. Saya tak suruh panggil, demi Allah kot saya nak brand kau hampa panggil saya ustaz. Tak, demi Allah tak. Cuma dia pun dah panggil ustaz. Cuma satu kebaikannya bila orang panggil dengan benda tu, kita sendiri malu nak buat. Malu nak buat benda-benda tak senonoh lah kan. Jadi di masjid pula saya mengajak kitab mengajak asas ilmu kitab fiqh asas Safinatun Najah tu memang kita duk mengaji dah. Dengan izin guru saya dibenarkanlah untuk mengajar. Jadi daripada situ saya takut. So habis, lepas tu bila habis jadi degree, benda pertama yang saya buat, walaupun saya ditauliah sebagai pegawai lieutenant muda ketika tu dalam askar, tetap saya rasa saya perlu memilih untuk sambung belajar. Maka atas sebab tu pergi ke Mesir, saya buat bahasa Arab, diploma bahasa Arab, dan juga master dalam Quran. Sekurang-kurangnya untuk kekal, sebab kalau duduk di Malaysia segan kita nak mengaji kawan-kawan sebagainya kan. Jadi ke Mesir itu sebagai peluang yang bila orang tak kenal orang Arab, bukan dia kisah apa kita kan. Hang tak erti terus belajar. Maka cabaran pertama saya rasa mendepani dengan dunia moden hari ini adalah untuk terus kekal relevan untuk belajar. Jangan sebabkan ada segenggam degree itu, ada sekeping degree itu membuatkan kita terus tak belajar. Hati-hati, takut tenggelam dengan ilmu sendiri. Yang kedua, agar kita boleh kekal relevan dengan teknologi yang ada. Ramai ustaz-ustaz yang hari ini kita tengok, alhamdulillah, kita tengok sahabat-sahabat kita yang mereka duduk dengan lapangan teknologi-teknologi yang ada ini. Dengan dunia ini TikToknya, semua yang ada ni, termasuk dengan ruangan Facebook kita pada pagi ni. Orang-orang yang nak kepada pahala, mereka akan tekan butang kongsi. Ibu-ibu bukan payah pun, tekan butang kongsi pagi ni. Ni ada 1,500 orang. Kan, sambil pegang mata macam ni pun boleh gagal-gagal. Butang share tu dah dapat. Bayangkan kalau 1,500 orang yang menonton ni, sebarkan, akan ada 1,500 orang lain yang tengok pada Facebook kita. Itu juga cabaran. Nak membuang ego kita untuk tekan kongsi satu bentuk kebaikan ilmu. Ada orang yang saya tengok dalam Facebook dia, tuan-tuan, setiap hari tak pernah miss langsung. Tanyalah ustaz, dia akan kongsikan. Even kalau tak tempat dia tengok kuliah, dia sebarkan poster. Membuatkan apa? Saya pagi-pagi tekan Facebook dia. Kalau nak cari, tanyalah ustaz punya poster. Masya-Allah. Sampai, dan abang kata istiqamahnya dia dengan kebaikan. Sebab tu point dia adalah, pertama, kekal relevan untuk belajar. Yang kedua, sebarkan apa yang kita belajar. Itu benda yang bukan benda mudah, sebab kita nak buang perasaan ego kita, nak buang perasaan rendah hati untuk menyebarkan sesuatu kebaikan. Itu adalah benda yang sangat baik dan sangat mulia. Dan yang ketiga, cabaran dia adalah untuk berhati-hati dalam setiap percakapan. Sebab kalau dulu tak ada video, tak ada rakaman, tak ada live, apa yang tercakap, kalaulah benda itu salah, mungkin audiennya hanya 50 orang, 60 orang. Hari ini tuan-tuan, dengan sedikit percakapan yang salah, membuatkan tuan-tuan berjuta, tambah-tambah orang hari ni dia suka kepada bad marketing, benda yang salah, benda yang tak betul. Hak tu cepat betul tuan, dia akan potong pula video. Kena pula zaman tu tengah-tengah duk buat video tu kita mengeluarkan simbol yang tidak baik. Kan? Contoh dia buat video, dia buat cara okey, kiraan dia 1 2 3, mungkin pada 3 tu dia angkat jari yang tak sepatutnya, contoh jari yang tak sepatutnya. Padahal dia nak buat kiraan, tapi orang pergi angkat video seolah-olah dia mencarut. Sebab tu berhati-hati ustaz-ustaz sendiri pun dengan satu konten disampaikan, kalau orang buang potong-potong, sunting-sunting tu takut menjadi satu bentuk kesalahan yang maknanya lari. Itu cabaranlah, cabaran untuk diri saya sendiri saya rasa, dan semua orang yang juga. Soalan kedua berkaitan apakah tanggungjawab dan persediaan utama bagi setiap pendakwah serta para ilmuwan agama memandangkan banyak timbul isu-isu mu'asarah
ataupun contemporary ini banyak isu-isu yang mungkin dari segi perbahasan fiqh dulu tak dibincangkan. Contohnya berkaitan COVID, berkaitan IVF, kan, suntikan kepada orang yang lama kahwin tak ada anak dan sebagainya ni. Maka yang muasarah ini, maka pada saya disiplin pada saya adalah untuk yang pertama golongan asatizah dan semua yang menonton atas apa bidang sekalipun belajar untuk menghormati dan berlapang dada. Menghormati bidang ilmu yang lain. Kalau kita sebagai mungkin dalam bidang syariah, maka duduklah di atas lapangan ilmu syariah. Jangan usuluddin kita nak bercakap kan, bab sirah pun kita lah yang paling pandai kan, dalam bab jadi teori-teori konspirasi pun kita lah yang paling betul. Kalau kita sebagai seorang doktor bercakap dalam bidang kedoktoran, betul kan, jangan duk buat pandai buat bangunan pun kita nak jadi arkiteknya kan, kerana dalam bidang binaan ini ada arkiteknya. Dalam arkitek pula tak boleh cakap semua benda. Dalam bidang mungkin besi perlukan berapa tan. Siapa bidangnya adalah CNS. Dengan engineer dalam bidang construction and structure. Engineer CNS pula, walaupun dia engineer, dia memang IR di depan sekalipun, dalam bidang electrical dia perlu menghormati M&E. Masya-Allah. Mekanik electrical. Nak tunjuk kata apa? Disiplin ilmu itu masing-masing ada dia punya part dia. Seperti mana jari ni tuan-tuan, ada yang pendek. Kita kata ni kenapa pendek? Tuan-tuan, kalau Allah jadikan semua sama panjang, tidak sempurna untuk kita nak menggenggam ataupun kekuatan tangan. Saya ada seorang sahabat saya, dia mesin tebu dulu zaman kecil. Dia hilang jari tengah ni. Bagusnya dia tak boleh angkat jari tengah sampai mati. Allah bagi kat dia. Dan dia kata apa ustaz, walaupun hilang 1 cm ya, jari dia hilang sikit ya. So nampak kalau dia angkat tu nampak sama. Kan 3 jari ni nampak sama. Dia kata walaupun hanya hilang 1 cm ni, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia kekuatan tangan ni dah tak sama macam yang biasa. Masya-Allah. Dia angkat dumbbell, dia nak main genggam, dia tak boleh kekuatan yang sama. Nampak kan, hilang 1 cm tu dah menjadikan kita dah tak ori dah. Kan? Maka sebab tu belajarlah untuk kita menghormati disiplin ilmu. Saya seronok bila baru ni anak saya diuji dengan kesakitan, dengan angin pasang. Bila nak buat pembedahan, insya-Allah dijadualkan pada hari Selasa nak datang ni, minggu depan 6 hari bulan. Doktor pakar bedah tu adalah doktor yang paling pakar di dunia, pakar di Sungai Petani lah. Di dunia pula dah, overclaim pula dah. Pakar di Sungai Petani, pakar kanak-kanak, pakar pembedahan kanak-kanak. Jadi dia kata, ustaz, alhamdulillah saya bersedia, sebab dia pula kenal. Dia kata, ustaz, untuk ustaz tak apa, anytime sekarang pun saya sanggup untuk buat. Tapi dia kata ada satu masalah, saya boleh bius, tetapi kita perlukan dalam untuk pembedahan ni perlukan pakar bius. Padahal dia tu boleh bius, tak ada masalah, dia pun pakar. Bukan dia tak reti berat. Kalau kita ni ambil jarum bubuh zah tu settle lah. Dia menghormati. Dia telefon kawan dia kata, ustaz, di sini ada 3 pakar bius di Kedah yang betul-betul pakar lah, yang saya kenal. Dia telefon seorang-seorang. Tengok, itu namanya disiplin ilmu. Menghormati bidang orang lain. Ini semua benda orang nak cakap ni apa? Dia Mr. Palatau sungguh ni. Kan? Semua benda Mr. Know Everything. Maka janganlah kita nak handuh semua benda sebab bimbang-bimbang apa yang kita cakapkan tu salah. Kalau betul pun mungkin kebetulan. Wallahu alam. Baik, jadi kepada pendakwah muda, banyakkan TB. Bukan throwback, banyakkan TB, terus belajar. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik asatizah dan glamour. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, glamour tidak salah andai seiring syariah. Dengan glamour carilah ilmu, bukan seteru. Dengan glamour carilah kawan, bukan lawan. Dengan glamour carilah pengikut, bukan pembelut. Dengan glamour carilah penjaga, bukan pemuja. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula datangnya dari Fatin Syuhaidah. Ayuh kita lihat bersama.
Soalan saya, ada sesetengah orang yang memilih untuk hanya mendengar dan menerima ilmu daripada asatizah yang popular berbanding asatizah yang tidak begitu dikenali. Sedangkan kita perlu menerima apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Bagaimana cara untuk memberi kesedaran kepada mereka yang berfikiran sebegitu? Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Baik, terima kasih pada soalan yang bertanya kepada Puan Fatin Syuhaidah dan kepada sahabat saya yang membacakan tadi, Da'i Hakim. Subhanallah, pada saya walaupun Da'i Hakim ni muda, tetapi madah yang dikeluarkan daripada mulut dan lidah beliau seperti mana jauh lebih matang ilmunya berbanding saya sendirilah. Masya-Allah, saya tak reti nak bermadah-madah pujangga tu. Masya-Allah, dia kata orang hebat. Dia kata walaupun muda tetapi bila mana ada keinginan nak belajar, maka tidak ada benda yang mustahil. Bila berkaitan segelintir orang ini, dia suka memilih dari asatizah yang diletakkan sebagai favorite. Betul. Mungkin dari segi gaya penyampaiannya, penampilannya, cara bercakapnya, maka adakah menjadi satu kesalahan? Sudah pastilah jawapannya tidak. Pada saya dalam bab ni, tak adil untuk kita memarahi apabila dia favourite kepada ustaz-ustaz tertentu ataupun ilmuan tertentu, sebab dia melibatkan selera dan keselesaan yang berbeza-beza. Kita yang suka makan ayam, tak boleh paksa semua orang makan ayam. Kita yang suka makan ikan, jangan duk pi letak duk marah dia kalau dia tak makan ikan. Kerana selera berbeza-beza. Begitu juga cara penerimaan ilmu. Walaupun dari segi disiplin ilmunya tak kena. Dari segi disiplin ilmu ni apa? Belajarlah daripada mana-mana guru selagi mana ianya daripada ilmu yang baik, pengisian yang baik, knowledge yang boleh memberi manfaat. Kalau kita tengok macam mana adab di antara Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni orang kenal dah memang jenis debe. Jenis orang kenal panggil cengih. Cengihnya Imam Malik ni sehingga kan Imam Syafi'i ni punyalah kalau duduk dalam kelas dia tak ada buku, dia perambat keluar. Perambat keluar. Kalau kita ni guru-guru kita ni mana ada budak-budak lah kalau buat macam tu viral. Guru lah ni kalau contohlah hala anak murid keluar sebab tak ada buku, viral. Budak lah ni tuan-tuan balik awal kantin tutup pun riau. Buat video riau. La ilallah, kita dulu bukan kata kantin tak ada. Kantin tutup seminggu pun hidup Betul. Kan makan Maggi ni buat dalam baldi tu. Pakai yang sejuk. Ni India punya Maggi kembang semangkuk. Kenyang seminggu. Makan dengan hanger. Makan dengan hanger, cendok dengan hanger tu. Tak ada nak kaya-kaya buat video Tak apalah, ini mungkin zaman mereka. Maka cuma dari segi disiplin ilmunya saya katakan tidaklah baik dengan kita memilih-milih guru mana yang kita nak. Nampak tak kena lah. Cuma pada saya dalam bab ni sangat subjektif kerana selera dan keselesaan itu berbeza-beza. Ada orang dia suka ustaz yang ada humor ataupun lawak-lawak dalam kuliah dia. Ada orang yang mungkin dia suka ustaz yang jenis cengih Ustaz. Dia suka ustaz-ustaz jenis jerekah, ustaz-ustaz jenis suara macam suara rocker sikit ni. Ada orang yang macam Ustaz dengan Datuk Kazim, saya seronok kalau makcik-makcik ni dia Mak Leha, Mak Nak, Cik Nak. Dia suka nyanyi. Nyanyi pula, nyanyi lagu-lagu 90-an, 70-an, 80-an. Kalau Gen Z dengar lagu tu tak tahu. Betul. Macam lagu-lagu semalam Datuk Kazim nak nyanyi kan. Kita tahun 90-an ni kita duduk pada pertengahan. Kita terperangkap pada di antara golongan 70-80-an dengan golongan gen lagu-lagu moden-moden sikit kan. UK lah, apa mah gitu. Tapi kita family, kita syok dengar. Maka ada orang yang suka. Ada orang yang dia tak suka langsung. Tak suka lawak, tak suka ada nyanyi, tak suka ada apa. Dia suka jenis serius je. Tak ada masalah. Maka pilihlah hari ni kita ada banyak bucket of asatizah yang kita boleh pilih. Pada saya, you suka lawak tak apa, you suka serius boleh, you suka ada seorang yang suka slow macam Ustaz Wadi, Syekh Zainal Asri, seorang dia pun relax, tak pernah dia pun tinggi. Kan? Ada orang yang suka emosi, buka ceramah tukang riau tu. Tajuk apa pun dia riau. Tak ada tajuk pun dia riau. Kan? Tak apalah. Betul. Yang menjadi salah adalah tak ada suka apa langsung. Allah. Kalian tak mengaji. Betul. Tak apalah tuan-tuan, letakkan niche kita
genre kita tu di mana. Action, komedi, tak boleh tak. Yang penting asalkan duduk di atas laluan mengaji. Tujuan sama, nak belajar, kenderaan berbeza. Jangan marah orang bawa 70. Jangan bawa orang bawa 60. Ada line kiri kan? Betul. Nak bawa laju line kanan, nak bawa paling slow line kiri. Betul. Nak bawa just nice, that's nice duk line tengah. Nak cari rumah sewa line kiri. Bawa pelan lagu tu kan. Maka masing-masing ada selera dah, ambil manfaat bersama. Jangan berbalah sahaja. Masing-masing ada asatizah pula, jangan nak menangkan cara dia saja. Ya. Kan? Dia kata, apa duk dakwah dengan cara betul? Nak condemn orang siapa? Betul. Kan? Betul ke ada orang tak suka kat kita? Semua orang tak kena kita seorang je. Bila kita mengajak tuan-tuan, semua orang nak lari balik. Sebab apa? Dalam kuliah saja duk condemn orang lain. Betul. Maka tolong hati-hati tuan-tuan. Penyakit yang membunuh ilmuwan ni kadang-kadang adalah merasa diri kita betul. Nah, itulah penyakit yang ada pada iblis, yang merasakan hanya dia betul sehingga akan menafikan perintah daripada Allah. Maka tuan-tuan habis jam krem. Maka kita usahakan bersama. Saya tak cakap kepada siapa-siapa, saya cakap untuk diri saya juga, agar kita jangan marah pada audien bila dia memilih. Kita tak apa, jadi diri kita, kerana pasti ada orang yang suka dengan niche kita, insya-Allah, dengan cara yang kita bawa, insya-Allah, selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Mudah-mudahan. Baik Ustaz, ada satu soalan yang menarik untuk kita ketengahkan bersama. Kalau boleh saya bacakan, ada orang hantar kepada saya, iaitu kecenderungan segelintir golongan penceramah popular ini yang gemar menjadikan kisah kontroversi selebriti sebagai konten untuk dibahaskan dalam ceramah mereka, akhirnya menyebabkan selebriti tempelak penceramah kerana berasa diri mereka diaibkan. Walaupun hakikatnya teguran dibuat kerana contoh tidak baik dipamerkan seorang selebriti itu atau influencer itu. Jadi bagaimana komen Ustaz tentang isu ini? Baik, yang ni saya rasa nasihat untuk diri saya juga. Dalam bab ni jangan terlalu cepat untuk mendepani satu benda yang di luar pengetahuan kita. Ini tolong hati-hati. Too good to be true lah. Kita kata salinan pertama daripada apa yang kita dengar itu, saya rasa mungkin 70%-nya tak betul pun. Contoh, ada satu isu yang berlaku pada beberapa tahun lepas, diviralkan berkaitan satu pusat pengasuh kindergarten yang memukul ataupun mendera kanak-kanak. Isu tu diviralkan terlebih dahulu. Sebenarnya ada satu gambar yang di post di media sosial, dan hantam gila-gila pusat pendidikan tersebut, nursery tersebut, sehingga kan tutup. Yang bestnya, selepas siasatan dibuka, video tu saya rasa hampir 4 juta view, Masya Allah, dan gambar itu lebih daripada 20-30 ribu share, maka kertas siasatan daripada pihak PDRM dibuka. Selepas daripada seminggu siasatan dibuat, diambil statement pada siapa yang buat keluar video tu, siapa yang publish gambar. Tuan-tuan, sebaliknya yang berlaku, yang buat itu adalah perbuatan khianat. Bekas staf yang dipecat, jadi bila kena pecat, dia geram, dia ambil gambar yang dia sendiri buat gambar tersebut, diikat budak. Jadi dia buat seolah-olah macam budak itu dipukul, di abuse, dan dia post kata pusat pemulihan, pusat pendidikan kanak-kanak kecil ni ada berlakunya kezaliman. Tuan-tuan bayangkan, yang duk kecam, yang duk hentam, saya baca iblis lah, setan lah, khinzir lah, dengan perkataan-perkataan gila-gila ni. Sedangkan kawan owner tu tak bersalah, bagus orang dia. Tetapi dengan impact daripada seminggu tu, membuatkan habis mak ayah keluarkan anak-anak mereka, dia sampai tutup pusat. Walaupun dibuktikan dia tak bersalah, kawan tu memang ditangkap, direman, sebabkan adalah akta-akta tertentu menyebarkan maklumat apa semua tu, ugutan dan sebagainya. Tapi tak ada habis pembelaan pada diri dia, tuan-tuan. Dia sampai peringkat depression. Hati-hati tuan-tuan, berjuta orang duk hentam dia. Dia dapat dosa free, dia dapat pahala free. Tapi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak minta maaf pada dia? Saya yakin 99% takkan pergi jumpa tuan untuk minta maaf.
Dan tuan-tuan tak kenal pun siapa tuan dia, melainkan tuan-tuan pandai hentam. Samalah pada golongan agamawan, jangan mensensasikan satu-satu isu, apatah lagi bab rumah tangga, untuk kita menjadikan sebagai poin konten kita. Kerana tuan-tuan pegang perkataan ni, saya bercakap ni, saya pernah kena uji. Kita akan diuji dengan apa yang kita cakap. Allah. Saya demi Allah Ustaz, saya tak pernah fikir tentang poligami dalam hidup dulu. Tetapi ada satu program saya dijemput menjadi juru acara untuk poligami orang. Demi Allah Ustaz, saya tak pernah fikir tentang tak mau sebab saya sibuk ketika daripada zaman dulu gitu. Tuan-tuan, 2 bulan selepas bercakap bab poligami, Allah uji saya dalam poligami. Allah Akbar. Jangan ada buat main. Sebab tu saya bab rumah tangga apa suruh tanya. Aku takut nak jawab, nak bagi nasihat sebab saya tahu saya akan diuji dengan apa. Betul. Ya syoknya saya poligami, tak pernah jumpa, tak pernah apa. Sedap-sedap nikah 2 dah. Jangan ada buat main. Sebab tu dalam bab ni saya rasa tolong hati-hati. Apatah lagi dalam bab rumah tangga orang, takut-takut ditimpa berkali ganda daripada apa yang orang yang tak suka suami merokok, dapat suami merokok. Allah. Orang yang betul. Kita ni menarik dengan apa yang kita takut, dengan apa yang kita bimbangi saja. Lepas tu jangan duk kutuk orang, jangan kata ke orang, takut mai kat kita balik. Betul. Minta yang baik-baik, insya-Allah. Betul, sebab tu orang tua kata jaga, bila bercakap pandang-pandang, jangan kita terlebih sangat ataupun takut nanti terkena kepada diri kita. Baik, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz kita duk kata, tak apalah dia cakap di bulan utama sikit ni. Saya boleh juga dalam berbahasa utama ni. Boleh Cik Umar, boleh. Rindu nak dengar suara tu. Jadi kadang-kadang kita ni dalam masyarakat perkara masjid ke surau, kalau dengar nama Ustaz Yaakob Yusra nak buat ceramah, ramai. Alhamdulillah. Kalau Ustaz kampung ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang hambak kalau dia tu ceramah mengantuk, aku dengar. Jadi masalah lagi tu dah. Mana yang asatizah yang kelima macam Yaakob Yusra tu, semua orang kenal, semua orang nak dengar ceramah. Tapi kalau main ustaz-ustaz kampung yang tak kenal langsung ni, mengantuk pula nak dengar, tak mau pergi langsung. Jadi soalan saya, apakah boleh kita bersikap begini Ustaz? Sedangkan sama dia penceramah tu, dia sijil kelayakan di sofa dia macam Yaakob juga. Yaakob Yusra tu dia pun master juga. Tapi cara dia bercakap, cara dia menyampaikan tu tak menarik perhatian, dan dia juga tak terkenal macam Ustaz Yaakob masuk TV tiap-tiap minggu. Jadi kita bersikap, orang kata double standard Pak, melebihkan orang yang asatizah yang glamour pada yang tak berapa nak glamour, tak berapa orang nak kenal ni. Jadi itu soalan saya Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang atas soalan yang sebenarnya menusuk kalbu kita ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada ayahanda Tuan Haji Umar kita. Subhanallah. Saya membeli pantun terlebih dahulu, makan nasi lauk ikan you, thank you, I love you, pada Tuan Haji Umar kita dan rakan-rakan penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru agar moga memberikan kebaikan. Saya rasa soalan itu reflect untuk diri sendiri juga lah. Untuk diri saya juga yang faqih, yang saya rasa untuk meletakkan saya ni sebagai glamour tu saya sejauh kot. Masuk TV ni belum tentu glamour. Betul. Sebab kalau lah sebabkan masuk TV kira glamour, maka pembaca berita pukul 8 malam itulah yang paling glamour. Kerana itu adalah waktu yang paling peak time dalam tontonan di siaran televisyen sendiri. Pukul 8 tu waktu peak. So pembaca berita hari-hari masuk. Kan? Bukan sekejap, lama dia baca. Semua isu dia boleh bercakap. Betul. Sebab apa? Ada konten yang telah disediakan padanya. Cuma pada saya, untuk kita nak meletakkan beban tanggungan kepada audien itu tidaklah tidak selayaknya lah. Sebab memang saya kata tadi, setiap orang dia ada cita rasa dia. Sebab tu kita sebagai jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, kena bawa kena berlapang dada untuk jangan syok sendiri sangat. Maksudnya apa program yang dibuat, susullah dia ada keterbukaannya juga. Maksudnya dalam sebulan sekali atoklah program-program boleh tarik anak-anak muda.
tarik makcik-makcik. Sebab dia ada, kita tahu dalam kalangan asatizah sekalipun ada orang yang bila kita buat mai dia memang budak-budak muda akan mai. Setuju. Kan? Ada orang yang dia bila dia mai makcik-makcik akan mai. Oh betul. Kan ada ustaz-ustaz ni budak-budak muda mungkin tak mai tapi makcik-makcik Allah. Penuh masjid, makcik-makcik tak tahulah depa suka sungguh. Betul. Kan? Ada mungkin yang kalau kita maksudnya kita siapa target audien kita. Betul. Kita kena sebagai orang yang nak buat program, kita kena tahu avatar. Ya. Siapa kita punya mad'u. Betul. Agar baru kita boleh susun perjalanan program itu bersama. Contohlah macam saya nak buat program macam kami di Madak ni, kami dikenali kita meraihkan semua lapisan, khususnya anak-anak muda. Sebab tu kita ada hang cangkul, hang cuci, rumah kucing, semua yang melibatkan untuk segmen budak-budak muda suka. Ya. Jadi sebab tu alhamdulillah kita mudah didekati untuk anak-anak muda ni. Buat je program apa-apa. Contohnya kita buat forum minggu lepas, penuh masjid. Forum lepas asar, sampai penceramah tu tanya ustaz, dia telefon, ustaz biar betul forum lepas asar ada orang kan nak mai. Saya kata apa baca dulu. Mai penuh masjid. Maksudnya apa? Kita kena duduk seketika agar ada R&D, research and development, agar kita berfikir kalau nak kepada anak muda, maka siapa target market kita. Betul. Siapa orang yang perlu kita jemput. Pada saya betul kata Tuan Umar, kalau ada orang favourite siapa-siapa itu tak boleh marah depa. Betul. Bersuka ni tak boleh paksa dia main dalam hati kan. Macam saya lah, saya suka dengar suara Tuan Haji Umar, bukan boleh paksa. Saya tak pernah jumpa, saya tak pernah tahu siapa dia, tapi bila dengar suara tahu dah. Assalamualaikum, saya daripada Felda Cini. Ada dah ni confirm Tuan Ahmad. Sebab apa? Tak sebut boleh tahu, rasa suka tu. Jadi kita give and take. Dua-dua pihak harus win-win lah untuk menerima keadaan tersebut. Audien datang sebab dia suka, tak apa. Kita buat apa yang orang suka. Lama kelamaan futuh, mudah-mudahan semua ustaz dia akan sayang, dia akan suka untuk datang. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik, kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami sehingga saat ini di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang topik asatizah dan glamour bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Baik, kita nak bertanya jugalah kepada Ustaz Yaakob kita. Sepanjang Ustaz duduk dalam dunia dakwah ini, apakah cabaran, suka duka yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami sebagai pengajaran dan pedoman? Baik, benda yang saya rasa membuatkan kenapa saya masih berada dalam lapangan dakwah. Untuk makluman tuan-tuan, saya bukanlah daripada background sebagai pendakwah sangat pun. Saya lebih kepada orang perniagaan dalam dunia perniagaan. Even sejak daripada zaman sekolah lagi. Zaman universiti tu alhamdulillah saya dah merasai pendapatan 5 angka dah zaman universiti. Sebab saya ada perniagaan nasi lemak dan saya ada kedai jeruk madu Pak Ali. Saya ada 3 cawangan dulu zaman umur 19 tahun. Dan pendapatan dah puluh-puluh ribu dah ketika itu, alhamdulillah. Dan saya rasa saya touch my first million pun pada awal umur awal 20-an. Bergelar jutawan lah dalam. Tapi ketika tu saya masih ingat arwah abang saya Ustaz Murtada, dia pesan, dia panggil, dia kata, Yusra, hang kaya atau mana pun jangan tinggalkan dunia dakwah. Itu perkataan yang sampai hari ni lah saya pegang. Sebab tu demi Allah sampai hari ni pun untuk nak jemput saya tak tuan-tuan tak perlu bayaran apa-apa. Mana-mana seluruh Malaysia lah. Tak jemput tak perlu bayaran. Kalau tuan-tuan tanya bayaran, saya akan ignore, kalau tuan-tuan tanya ustaz nak kena bayar berapa, insya-Allah tuan-tuan akan dapat blue tick lah. Jangan tanya bayaran. Tak apa ustaz Ling, okey, mereka tak salah pun terima bayaran. Cuma pada saya dakwah sebelah satu bukanlah kerjaya, tapi adalah satu tanggungjawab pada saya. Dan tuan-tuan tak perlu bayar pun, tak apa. Okey. Waktu tu perjalanan ustaz, okey, tak apa, saya ada perniagaan yang saya cover. Jadi dalam dunia dakwah, keberadaan saya adalah disebabkan satu almarhum abang saya lah pesan tu, dan sebab tu saya masih berada hari ni pun dah 2 tahun diulang-alik di TV. Kedah, Kedah KL ni setiap minggu Ustaz, hari Rabu dengan hari Jumaat ni bukan kerja yang mudah Ustaz. Setiap hari datang, bayangkan Ramadan hari tu Ustaz, saya datang pukul 3 pagi, 6.30 kuliah, 8.30 balik, 12.30 ada di Kedah balik setiap hari selama 15 hari. Jadi
Kalau nak ikut dengan kekuatan diri ni tak ada. Tapi bila ada motivasi, bila saya tengok arwah Ustaz Murtada sendiri, even saat dia meninggal dunia, arwah pun orang kaya sebab dia ada kedai, dia ada perniagaan daripada zaman sekolah lagi. Tapi sebelum dia meninggal, tuan-tuan, Allah ajarkan saya yang melihat tak ada harta yang boleh difaraidkan, melainkan semua diletakkan di atas jalan infak. Allah. Sampai macam tu. Pada umur meninggal, arwah meninggal umur 31. Saya sekarang 32. Kan? 5 tahun yang lepas. Jadi kat situ memberikan satu pendidikan yang paling besar adalah pendidikan dengan cara walk the talk. Uswatul hasanah. Betul. Batu saya sendiri pun saya letakkan dalam saya beli takafulkan diri saya, Ustaz, 15 juta ringgit. Allah. Saya beli. 14 juta saya dah maklum pada isteri adalah diberikan sepenuhnya kepada kebajikan lah, madat saya sendiri, untuk saya nak pastikan kalau saya mati selama 4-3 tahun tu madat tak payah buat kutipan apa-apa, cukup dengan kelangsungan 14 juta tu untuk semua settle pembangunan. Kalau Allah takdirkan saya matilah, sebab saya rasa risiko untuk saya mati tu sangat tinggi di atas jalan raya. Betul. Sebab saya rasa dalam tempoh 3 tahun ni dah 3 biji kereta saya total loss. Allah. Accident tapi tuan-tuan, bukan sebab driver saya lak ke apa dah, tuan-tuan, tapi sebab risiko atas jalan raya tu terlalu banyak sangat. Tapi tak apalah, kalau saya doa, kalau nak mati kan minta doa mati dalam keadaan berdakwah. Saya mohon tuan-tuan doa juga. Jadi suka duka tu banyak, kena fitnah, dan yang paling sakit kena fitnah ni, tuan-tuan, fitnah daripada kalangan orang yang terhampir dan agamawan sendiri. Benda-benda contoh macam baru ni, bila kita buat masjid yang ada playground kanak-kanak, ustaz-ustaz yang hentam dulu, sedangkan saya dah rujuk dengan Jabatan Mufti, saya dah rujuk dengan agamawan juga, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya pergi jumpa, tanya boleh tak buat macam ni. Saya kata saya asingkan playground kanak-kanak dengan ruang utama solat. Cuma duduk dalam satu tempat, cuma dia asingkan. Ada cage dia, ada penutup dia, ada cermin yang menutup. Cuma bila diviralkan awal-awal Ramadan hari itu, hentam dulu. Ustaz-ustaz kita lah tu, Ustaz. Sakit Ustaz. Kadang-kadang kita fikir, kenapa aku kena duduk atas jalan ni ya? Kadang-kadang demam perasaan. Tu mudah-mudahan Allah bagi kekuatan lah. Suka dan duka pasti akan ada, cuma itulah motivasi kita bersama, insya-Allah. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang madat. Sebenarnya ramai yang bertanya bagaimana progres madat dan setakat ini, dan ramai juga bertanya macam mana mereka nak berinfak kepada madat, Ustaz. Okey, baik, untuk makluman, Murtada Dakwah Center lah, atau nama penuhnya Murtada Dakwah Center, mengambil daripada nama almarhum Ustaz Murtada sendiri. Dalam perjuangan kami, alhamdulillah selama 4 tahun kita dah beroperasi ni, subhanallah, progres sangat luar biasa. Kita dah memiliki tanah seluas 13 ekar. Yang beli ada duit beli bayar 4 tahun ni habis dah, Ustaz. Nilai total hampir saya rasa total termasuk tambun lebih daripada 14-15 juta ringgit tanah tu. Sebab betul tepi jalan utama. Alhamdulillah. Kita dah siapkan masjid. Tentu alhamdulillah masjid tuan boleh pilih untuk dengan kesiapan yang hampir 95% lah. Cuma tinggal ujung-ujung nak bedak sikit tu je. Nak bedak gencu je. Dan alhamdulillah rumah kucing, taman kucing kita daripada rumah kucing yang beroperasi dengan 40-50 ekor, sekarang dah ada lebih daripada 100 ekor kucing-kucing sakit, kucing-kucing yang kronik yang nak mati apa semua tu kita ambil. Ya, ada lebih kurang 10 orang staff yang menjaga kucing-kucing, bagi mandi, bagi groom lah, daripada huduh-huduh nampak gangster muka, nampak tak soleh. Alhamdulillah kita solehkan kucing-kucing ni lebih dari 100 ekor. Jadi sebagai tempat bawa untuk pusat pembelajaran kucing. Boleh datang bawa anak-anak free, tak ada yuran apa-apa. Tahfiz kita alhamdulillah ada lebih daripada 6,000 permohonan. Jadi sekarang kita ambil cuma ada 50 orang pelajar. Dan minggu lepas alhamdulillah satu berita baik, pelajar kita menjuarai terbuka Thailand dalam memanah tradisional. Jadi kita memang di Madat 3 sukan utama, memanah, berkuda dan berenang. Jadi alhamdulillah memanah kita dapat juara terbuka Thailand 2 kategori, bawah 12 tahun dan bawah 15 tahun. Jadi kita targetlah dalam masa setahun, saya tak nak pelajar kita hanya ini biasa-biasa, biar mereka jadi atlet yang luar biasa lah. Tuan-tuan boleh ke madatcenter.com. Untuk pagi ni tuan-tuan, siapa yang menyumbang jangan risau, kita akan bagi buku Pemimpin Nombor 1 Dunia tentang biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kita sangat memerlukan lebih kurang lagi 1 juta lebih untuk kita nak mempersiapkan asrama pelajar. 1 juta lebih je. Kalau pagi ni 10,000 yang menonton, bagi
Seorang 100 settle hutang kita, bangunan siap tahun depan, ada lebih daripada 200 ke 300 pelajar dapat masuk. Pendidikan percuma sepenuhnya. Tak ada satu sen pun kita cas. Jadi tuan-tuan, untuk pagi ni saya merayu dengan rendah hatilah untuk kita pakat-pakat usahakan tak masuklah akaun saya, tapi masuk kepada akaun Madat, madatcenter.com untuk kita dapatkan bermanfaat. Ada lebih daripada 70,000. Tuan-tuan baca sampai guling-guling pun tak habis. InsyaAllah sebagai manfaat. Tak derma pun tak apa tuan pagi ni. Tuan-tuan bantu saya sebarkan link, sebarkan pengisian kita pada pagi ni, tekan butang share, tuan-tuan minta dekat website kita dapat buku tu secara percuma. 70 buku dan sebarlah kepada orang lain. Mudah-mudahan keberkatan bersama. Saya doakan sawana yang menyumbang walaupun dengan nilai RM1 diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada semua menonton kerana tayangan Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Apa tanda orang berilmu sebelum bertindak berfikir dahulu? Apa tanda orang berilmu senyuman terukir tanpa jemu? Apa tanda orang berilmu baginya adab nombor 1? Apa tanda orang berilmu tahu hormat pada guru? Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi setia dan sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan asatizah dan glamour. Baik, bila sebut tentang glamour ini sudah pastilah ramai di kalangan masyarakat ingin bergambar dengan asatizah tersebut. Seperti mana soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai segelintir para asatizah yang menggunakan platform media sosial untuk popularkan diri bagi mendapat rating yang tinggi? Adakah ianya boleh disebut sebagai penunggang agama dan bagaimana kedudukan mereka ini dari hukum hakam agama? Mohon pencerahan dari Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Okay, baik, terima kasih pada Tuan Karim Sufian untuk soalan berkaitan menggunakan platform media sosial ini untuk mempopularkan diri. Yang pertama, apabila kita nak mengangkat agar manusia tengok kita, bimbang-bimbang, takut-takut saat manusia boleh memandang kita dan takut Allah tidak memandang kita. Kerana dalam kehidupan ini, manusia ni dia boleh menghormati kita, kagum dengan kita, ketika mana mungkin kelebihan duduk pada kita. Kalau kita tengok bola ni, istilah dia teknologi macam main bola, kamera itu dia akan highlight pada siapa yang pegang bola. Betul. Dia akan beralih cepat. Kan? Beralih cepat. Kan? Masya Allah. Kita takut kalau itulah objektif dari segi apa yang kita buat, ketika mana bola beralih pada kaki orang lain, maka di situ tumpuan manusia akan beralih daripada kita. Sebab itulah guru saya pesan mengurusi sepi ziarah Syekh Zainal Asri. Dia pesan benda yang sama. Dia kata kalau Allah nak angkat seseorang tu, biarlah Allah yang mengangkatnya, bukan kita yang duk pulun nak angkat diri. Kan? Jangan kita yang meminta sesuatu dalam hidup, minta jawatan. Orang yang meminta-minta ini maksudnya dia belum bersedia untuk memiliki benda tu. Takut kita dengar, maksudnya pelik pula. No. Tapi betul kita tengok, masuk dalam sirah, para sahabat ni mereka tak minta untuk jadi hatta gubernur pun dia tak mau minta, tak mau jadi. Tak mau, kerana pada mereka itu adalah satu bebanan dan tanggungjawab. Bebanan apabila kita digelar sebagai asatizah ini sangat berat untuk dipikul, kerana apa yang kita cakap itu kita mungkin akan diundang dengan ujian tersebut. Yang pertama, yang kedua, takut-takut kita mungkin bercakap benda yang kita tak mampu buat. Saya rasa benda tu duduk pada diri saya lah. Kan? Kita ajak orang sedekah, kadang-kadang kita pun sedikit dalam bab sedekah. Kita ajak orang tahajud, kadang-kadang kita pun tak terbangun tahajud. Kita cakap, kita memesan orang agar jangan what do and don'ts. Kan? Kadang-kadang kita pun terdo dan kita don'ts. Kan? Jadi pada saya, apakah hukumnya sudah pastilah salah dari segi ni apabila seolah menunggang agama dalam kehidupan. Sebab tu
carilah alternatif yang kita buat ni hanya kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai inna salati wa nusuki wa mahmudillah rabbil alamin. Itu Allah memberikan kebaikan. Saya baca soalan ni pun saya takut reflect itulah untuk diri saya. Maka kita beristighfar bersama-sama, moga Allah memberikan pemeliharaan yang baik. Betul. Hadza min fadli rabbi, semua benda itu datang daripada Allah. Kalau nampak lebih pun semua daripada Allah, kalau nampak kurang daripada diri sendiri yang ada penuh dengan sifat kecacatan dan kekurangan lah. Wallahu alam. Betul, saya setuju dengan kenyataan Ustaz tadi. Bila mana Allah mengangkat kita, itulah tanda yang kita sudah layak untuk memilikinya. Baik, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Basungulu. Soalan saya begini ya Ustaz. Apakah adab yang perlu dijaga bagi seseorang yang digelar asatizah apabila menyampaikan kuliah di khalayak ramai maupun di laman sosial masa kini? Okey, itu soalan saya. Sikit-sikit pantun tu tangis. Masak nasi di dalam kawah kerana ramai nak jemput tetamu. Tugasan asatizah sentiasa berdakwah agar tidak merasa jemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail menceriakan kami pagi ini dengan soalan dan pantun dari Tuan. Sungguh menceriakan. Terima kasih. Jadi cantik soalan yang ditanyakan berkaitan adab ketika mana di lapangan dakwah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Ismail daripada Sungai Buloh. Soalan yang baik berkaitan adab. Bila sebut adab ni benda yang menjadi keutamaan, kerana adab mendahului ilmu. Betul. Kan, adab mendahului ilmu. Pada saya tanggungjawab, saya cakap atas diri saya sebagai pendakwah lah, pendakwah. Sebab kalau mungkin betul pada saya, mungkin salah pada orang, mungkin salah pada saya, mungkin betul orang lain. Itu je. Pada saya adab yang pertama, mengenal pasti siapa audien dulu pada saya lah. Kalau kita tahu kita pergi satu tempat itu golongan muda yang ramai, betul, maka kita perlu untuk berusaha untuk jadi muda macam mereka walaupun tak muda sangat. Macam ada satu orang tu kuliah, dia panggil kuliah untuk warga emas. Maka tepi itu dengan kapasiti kita berusaha bercakap dengan laras bahasa yang mereka suka. Pada saya adalah tanggungjawab untuk kita mengenal pasti siapa audien. Itu kita bukan nak orang suka kita, tetapi sekurang-kurangnya laras bahasa itu mereka faham dan mereka senang untuk mereka mengambil iktibar daripada apa guna kita cakap 2-3 jam orang tak ada interest. Rugilah. Pahala dapat. Ini bukan soal pahala semata-mata, tapi kita nak dakwah kita itu berkesan kepada orang lain. Dan tanggungjawab pendakwah juga, yang tolonglah ada me time untuk ada kita study juga. Study. Sebab teguran untuk diri saya juga dulu saya kita selalu ulang-ulang konten yang sama aja. Kan, pergi mana pun menggunakan modal yang sama yang tak perlu kita buat ulang kaji. Bila saya tengok guru saya Ustaz Syamsuri, Datuk Syamsuri, dia nak kuliah ni, dia kata apa? Dia kata sekurang-kurangnya kena ada 2 jam untuk masa kita untuk study. Walaupun tajuk tu kita dah biasa. Sampai macam tu sekali. Jadi saya semua belajar, macam contoh tanyalah Ustaz pagi ni. Wajib peruntukan untuk diri saya mesti kena 2 ke 3 jam untuk saya, walaupun ada soalan yang mungkin kita tengok dekat Facebook, kita boleh agak esok soalan yang berkaitan ni. Jadi sampai isteri saya kata, alhamdulillah abang, bila terlibat ni banyak pembacaan yang dibuat. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, kita takut yang tengah tengok, yang telefon, yang tanya, kadang-kadang orang jauh lebih berilmu kan, ditanya tu bukan kadang untuk dia nak tahu, tapi untuk dia nak test kita, kan, ataupun dia tanya tu untuk dia bagi manfaat kepada orang lain. Jadi persiapan lah pada saya, tolong bagi ada persiapan ni, sampai kadang dia pun tak tahu kepala ekor apa kan, apa tu takut-takut kita akan menggoreng benda yang sampai hangit pula. Goreng yang tak sepatutnya, bercakap atas kapasiti kita tak tahu. Maka keluarlah fakta-fakta yang pelik-pelik, keluarlah fakta-fakta yang bercanggah, keluarlah jadi pendakwaan yang tidak ada asasnya, kerana apa? Tak ada persediaan. Even benda-benda yang kecil pun kena ambil perhatian. Kan, apabila kita nak mengeluarkan satu angka, satu fakta, satu statistik, maka perlukan pada pengkajian. Saya suka
bila orang yang contoh buat master, yang buat PhD, yang buat FYP, final year project, bagaimana mereka sangat disiplin tentang nota kaki, referen, data-data SPSS. Sebab apa? Disiplin ilmu. Betul. Kan? Walaupun dia kata lah, kenapa nak beri tulis refer pandai-pandailah cari. Tak. Perlukan rujukan. The point adalah perlukan pada rujukan. Maka saya berpesan ke diri saya juga, ambillah masa sibuk manapun kita. Betul. Walaupun ceramah tu sejam, ceramah tu 30 minit, tapi tak salah kerana ilmu yang kita study itu adalah untuk kita. Betul. Yang bestnya Ustaz, kadang-kadang apa yang kita study untuk nak kuliah ni tak keluar waktu tu. Betul. No, tahun depan, dua hari, 3 hari lagi. Yang penting adalah membudayakan budaya, banyakkan membaca dan banyakkan mengkaji. Setuju. Agar kita menambah ilmu juga. Sebab hak dalam belajar ini adalah dengan yang nak mengajar itu perlu belajar dahulu. Betul. Mana mungkin orang yang tidak terdidik boleh mendidik. Setuju. Saya ulang, tak mungkin orang yang tak ada asas pendidikan dia mudah untuk dia mendidik orang. Kalau dia syok sendiri lah. Cakap atas kapasiti, dia kata orang suka aku. Siapa suka? Sembang lah. Dah sembang kari namanya. Jadi sama-sama lah. Kita sama-sama belajar. Yang mengajak lebih-lebih kena belajar. Apatah lagi yang nak belajar pun berusahalah sebaik mungkin meletakkan komitmen dalam kita belajar. InsyaAllah mudah. Dia senang. Kalau kita hari ni tak belajar menghormati orang lain ketika kita belajar, maka tuan-tuan tunggu bila kita mengajak, orang takkan hormat kita. Allah. Sebab tu hari ni pada siapa yang dah mungkin duduk dalam kapasiti mengajar orang, pergi minta maaf dengan guru-guru. Saya cari guru-guru saya, yang mana saya boleh tolong, kita tolong lah kan. Cari guru-guru sebab saya tahu banyak kurang adab saya. Sebab saya takut hari ni anak murid akan saya buat benda yang sama. So sebelum benda tu berlaku, pergi minta maaf siap-siap. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Baik Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Azlin binti Sufian dari Beranang, Selangor. Baik, silakan. Salam ya Kak Azrin, sihat ke? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini hari lahir saya. Doakan saya Masya-Allah dalam melakukan ibadah dan sihat. Sanah keluar pada ke, mudah-mudahan terus solehah, kekal solehah sampai mati. Til jannah insya-Allah. Amin. Okey Kak, silakan. Terima kasih Ustaz. Okey. Soalan saya, program reality TV satu program yang bagus. Kebaikan dia dapat melahirkan generasi pelapis dan dapat menarik golongan muda. Namun saya nak tahu dari segi keburukan dia. Sebab populariti dia orang ni tak ada mendadak tiba-tiba. Itu soalan saya. Baik. Okey, terima kasih kepada puan ataupun akak yang bertanya. Cantik soalan beliau. Hari ini banyaklah program reality TV yang menaikkan seseorang itu. Namun sudah pasti ada keburukannya Ustaz. Mungkin boleh kongsikan. Allah Rabbi. Saya sendiri bukan seorang yang datang daripada dunia reality TV. Allahumma salli ala Sayyidina. Untuk saya rasa untuk berada pada platform ni pun berbelah tahun dah memang dalam dunia dakwah. Cuma saya rasa untuk berlaku adilnya ni pendapat saya bukanlah wajib untuk didengari. Cuma pada saya mungkin perkara yang agak negatif. Banyak yang positif tu 99, yang mungkin 1% sahaja yang mungkin saya boleh letakkan adalah apabila masak sebelum sampai masanya, maka dia akan membunuh kesedapan pada sesuatu benda. Kita nak masak ayam ni, dia ada waktu dia. Atau kita masak daging, wagyu. Dia punya kategori dia, well done. Jadi masak yang betul-betul tahap masak tak relax, ataupun masak yang ada juicy dia, just nice dia. Sesama dengan saya rasa apabila seseorang itu diangkat dalam keadaan ketika mana tempoh masaknya belum sampai, masyarakat terlalu lambung tinggi, maka di situ ia akan membunuh yang pertama semangat dia nak belajar. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh pada adik-adik lah, saya bahasakan adik-adik baru ni, Farhatul datang, Allahumma samad, Abdi Ustazah Aisyah Bain, yang terlibat semua dengan TV3 mereka ni datang ziarah di tempat saya. Saya kata jangan pandang saya sebagai guru kamu, saya abang sikit je. Jadi pandang saya sebagai abang agar saya lebih selesa nasihat kamu sebagai seorang adik. Saya kata
saya rasa saya pernah duduk pada keadaan tersebut. Saya rasa benda yang paling kita ni adalah kita rasa malu nak belajar dah. Kalau pergi mana pun orang duk sebut ni. No. Jadi dalam kelas tak rasa selesa. Saya jangan membunuh perasaan tersebut. Kalau rasa tak selesa dalam negara, pergi luar negara. Tetap kena belajar. Jadi sedikit je yang negatif, yang banyak tu benda yang baiklah pada saya. Contohnya ni dengan program ini lahirnya manusia soleh sebelah saya di Manusia Kiriman Tuhan ni. Amin. Jadi yang ada sedikit, cuma yang sedikit tu kita ambil iktibar lah. Ambil iktibar, terus belajar. Saya doakan Da'i Hakim insya-Allah sebelum umur 40 dapat PhD. Amin. Terus belajar. Jangan pernah malu dan jangan membiarkan masak itu sampai buruk. Masak tak salah. Kalau orang masak sebelum waktunya, tapi teruskan kekal relevan masak itu dengan terus belajar. Carilah guru-guru yang setiap bulan paling kurang pelencak ayam, pergi cari guru yang kita boleh bagi nasihat. Kita salah, tolong betulkan. Jangan sombong dengan keangkuhan populariti, kerana seperti mana mudahnya Allah angkat, sebegitu mudahnya Allah boleh meletakkan down to the earth balik. Wallahu a'lam. Baik, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Orang tua ada berpesan, jadilah orang berilmu yang merendah diri. Bak ilmu padi kian berisi kian runduk. Jangan jadi orang berilmu yang sombong. Belum beranak sudah ditimang, belum bertaji hendak berkokok. Baik saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana kaedah kita sebagai peminat asatizah, contohnya antara ajnabi ini, antara adab-adab dalam asatizah ketika ingin bergambar atau suah foto? Apakah panduan agar tidak timbul fitnah dan gambar tersebut tidak dimanipulasikan sehingga menimbulkan fitnah? Maklumlah zaman ini fitnah semua di hujung jari sahaja. Mohon pandangan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih untuk soalan yang baik untuk iktibar saya juga berkaitan dalam bab suah foto ataupun gambar. Kan kalau dulu nak ambil gambar ni terhad. Kan kena pakai kodok, kena pakai mana kalau nak tekan tu kira kena dia bagi betul-betul tu baru boleh cak tu, bunyi cak tu kira tak ada batas balik dah. Kan kalau elok-elok huduh-huduh lah. Betul. Tapi hari ni mudah, tekanlah ke mana pun pakai fast tu kan. Hatta dengan satu tekan tu boleh buat 20 gambar tu. Jadi kat sini zaman yang bila semakin mudahnya perkembangan teknologi, semakin besar juga ruangan untuk benda-benda yang tak elok ni juga. Maka seiring dengan peredaran teknologi itu dia datang. Dalam bab ni saya rasa harus ada give and take. Kadang memang asatizah ni depa segan kan nak tolak orang panggil, depa kata orang kata sombong. Tak layan langsung depa kata amboi baru ni dah ni action lebih lah kan. Cuma pada saya give and take lah. Ada kalau nak ambil gambar, elokkanlah daripada berdua tu, saya rasa itu asas lah. Kita ajnabi. Macam saya sendiri pun kalau nak ambil gambar, saya selesa. Kalau dia nak ambil, ada orang lain tak ambil, bagi ada 2-3 orang yang lain. Jadi kita pun selesa nak ambil gambar. Lepas tu bila ambil gambar, janganlah kita berimpit macam dengan tu pasangan kita. Kan kadang-kadang ni ustaz tu mengedik duduk macam tu. Kan orang nak buat macam mana, dia pun tapi kecut kawan tu. Daripada SL tiba-tiba jadi S. XS bukan kena S. Jadi biarlah berpada. Dia bukan macam kita dah ambil macam orang lain kan. Bolehlah mungkin kita pergi dekat tu, walaupun dari segi hukumnya tetap haram. Tapi sampai dengan ustaz pun haluk lak pergi suar tangan kan, nak ambil gambar sampai nak belaga pipi tu nampak uduh sangatlah. Sebab tu saya tadi zaman yang fitnah di hujung jari ni, orang boleh manipulasi gambar. Kan jadi give and take, ustaz-ustaz pun kena berhati-hati juga. Elokkan ruangan yang boleh mendatangkan jaringan fitnah. Saya lepas tu kalau orang nak ambil gambar, saya selesa, saya pegang kamera terus tak apa, agar kita boleh adjust kedudukan kita. Kalau dia ambil gambar, dia map tarik terus balik awal kita kan. Jadi benda-benda macam tu hati-hati. Saya pesan untuk diri saya juga. Saya kalau ustaz main, saya akan suka saya pegang kamera tahu agar saya boleh adjust kepada kita duduk kan. Itu je lah. Cuma
Macam saya tengok ada asatizah yang mereka sangat syadid pun, itu benda yang baik untuk protection mereka. Mereka tak tahu letakkan polisi, okey tak ada, dia tak ada ambil gambar dengan 2 ke 3 orang ke. Cuma kalau kita memegang dengan pegangan tersebut, jangan menafikan ada orang yang nak suka ra'i. Tengok ada guru-guru kita yang suka ra'i, Ustaz Zaidrus. Mereka suka ra'ikan orang lain. Ra'ikan, dan dengan cara ra'ikan itulah orang rasa kemesraan. Anak-anak muda rasa mudah didekati. Orang-orang yang baru nak berhijrah rasa senang dengan pembawakan tersebut. Lepas tu saya rasa senang je, simple je hari ni, belajar mera'ikan orang lain juga. Walaupun kita pegang dengan satu pendapat yang lain, jangan menafikan pendapat yang lain. Tapi jangan mengambil mudah pula dalam apa jua keadaan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi masing-masing main peranan lah ya. Baik, saya suka dengan soalan yang seterusnya ini. Cahaya Nur, ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah nasihat Ustaz kepada para asatizah yang baru menceburi diri mereka dalam bidang dakwah supaya mereka menjadi mudah untuk berhadapan dengan orang ramai yang mendengar dakwah mereka? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Baik, yang pertama, jalan dakwah ni bukan jalan yang mudah lah. Kalau mudah semua orang akan terlibat. Betul. Itu je. Cuma bila sebut tak mudah, tapi ianya tak mustahil untuk dilaksanakan. Kerana dengan asbab dakwah yang berterusan daripada zaman Nabi SAW lah hari ini Islam kekal relevan dan realistik di atas muka bumi hari ini. Betul. Sebab di saat kita meninggalkan, tuan-tuan pegang bagi elok, pasti akan ada yang menggerakkan. Cuma yang ruginya kita tak duduk dalam panji-panji ataupun kumpulan yang menggerakkan. Rugilah. Betul. Kalau tak boleh jadi pemimpin, biarlah dia jadi penyokong. Kalau tak boleh jadi penyokong, at least jadi pendokong. Betul. Kalau tak boleh nak jadi penyokong dan pendokong, jadi orang yang mendoakan kemudahan daripada perjuangan tersebut. Itu je. Nah, by hook or by crook, make sure kita ada penglibatan. Betul. Sama ada participate atau anticipate di luar ataupun di dalam. Kerana jalan dakwah itu kalaulah mudah, tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut. Dan Allah cerita ayat yang ke-14, kisah tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun Allah kata illa khamsin, kurang 50 tahun berdakwah. 900 tahun tuan-tuan. Betul. Kita baru berdakwah 3 tahun duk rasa macam teruknya aku tak tuan-tuan. Kalau 950 tahun Allah boleh gambarkan Rasulullah 63 tahun Nabi bersusah payah, penat jerih Nabi, maka tuan-tuan apa yang kita buat mungkin terlalu sikit. Betul. Semalam saya bila Datuk Kazim cerita, dia kata Ustaz, saya ni dah bertahun tak rasa tidur malam. Kita tu rasa aku dah rasa macam kita ni berdakwah macam sakan dah. Betul. Bila dengar la ilaha illallah yang guru kita ni melalui jalan yang jauh lebih teruk, baru kita tahu ada orang yang lebih susah. Kita accident rasa pecah kepala, saya pecah kepala 33 jahitan di kepala ni, rasa ya Allah teruknya dah kena. Saya jumpa dengan Masyitah baru ni, subhanallah, minggu lepas dia datang seminggu di tempat saya. Hilang buta kekal tu hari ni. Kakinya hancur. Kan? Kedudukan dia dalam keadaan yang sangat, kondisi dia sangat lemah. Baru kita rasa ya Allah Rabbi, aku yang insiden teruk dulu ya. Tak teruk pun, ada orang jauh lebih teruk. Maka pada saya benda yang perlu kita belajar adalah dakwah adalah kerja yang susah, tapi janganlah kita meletakkan ianya mustahil. Jadikan kita sebagai golongan yang terlibat. Sebagai pendakwah, saya rasa tanggungjawab pada saya adalah kena study siapa saya punya audien, mad'u itu siapa, agar saya boleh cakap dengan bahasa yang sesuai dengan pakaian dia. Betul. Sebab tu saya buat kelas khas. Kalau di tempat saya, kelas khas untuk orang tua-tua saya. Sebab laras bahasa orang tua-tua ni tak sama dengan orang muda. Betul. Saya buat kelas khas, ada orang tua-tua aja. Ada kelas khas pula untuk geng Mak Rempit. Syarat nak masuk kelas tu kena Mak Rempit dulu. Saya ingat lagi. Jadi yang main tu orang Mak Rempit. Kita cakap bahasa ni bro je dengan dia orang ni. Dia pun main ustaz mula-mula tak pakai tudung ustaz. Allah. Sampai kita pun jangan marah dia, tak apa. Biar dia duduk dalam kelas kita, mujuk dah sampai 2-3 minggu baru dia tegur. Dia kata ustaz tak marah kami, dulu kami main pakai seluar pendek, tak pakai tudung. Saya tahu kalau saya tegur kamu, kamu main tu mujuklah. Kalau kamu tak main, saya nak cakap apa? Betul. Saya tak ada tempat saya nak berdakwah. Tapi lama-kelamaan dia, bila kita tak tegur dia, kita berkawan dengan dia. Lama-lama dia rasa okey, dia nak main tempat kita, dia pakai tudung ustaz. Program-program kita baru ni pun dia pun main. Alhamdulillah. Walaupun geng-geng motor. Kan? Dia pelekat stiker.
Kami mak rempit tapi hati ada iman. Ada iman. Tak apalah. Kira awak acil lah. Jadi pada saya lah, program dengan budak-budak. Betul. Kita cakap dengan bahasa dia. Kan agar dia ada dia orang kata comfort, dia panggil connect the dot. Jadi connect the dot itu benda yang sangat penting lah pada saya dalam berdakwah. Kena bezakanlah ceramah itu apa dia, daurah itu apa, talaqi kitab itu apa, agar kita boleh menghormati di atas majlis-majlis tersebut sebagai pendakwah, insya-Allah. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit doa ringkas sebagai penutup untuk mengambil barakah pagi ini. Silakan. Baik, insya-Allah sama-sama kita doa moga Allah ada keberkatan orang soleh yang sedang menonton, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, buat maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kurniakan keampunan kepada kami sebesar manapun maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah yang mentakbir sekalian alam ini. Ya Allah, yang mentakbir hati-hati kami. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, izinkanlah kami dapat melakukan kebaikan dan bakti kepada mak dan ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami dukakan dengan mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Kami takut akan kembalikan anak anda derhaka kepada kami kalau kami tak mohon segera. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang telah kehilangan mak dan ayah, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, janganlah ada sehari pun dalam kehidupan kami yang kami gugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, pada kami yang menonton pada pagi ini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, rahmatilah kami semua, da'i hakim dan semua kru-kru yang terlibat yang tidak didendangkan nama mereka, tapi ada kebaikan dan jasa mereka. Ya Allah, maka pandanglah pada jasa tersebut sebagai amalan yang memberatkan timban amal kami semua. Dan kepada rakan-rakan penonton, ya Allah, kurniakanlah istiqamah sampai kami mati. Ya Allah, agar kami kekal dengan majlis ilmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, peliharalah kami daripada perkara hasad, dengki, sombong dan tenggelam daripada pengaruh kami, daripada kekayaan kami, daripada follower yang ramai kami. Ya Allah, jadikan kami kekal ada keiman, adanya amal dalam kehidupan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tahniah Ustaz, teruskan menonton Tahniah Ustaz pada setiap pagi. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.